Kita sekarang akan bergerak menuju ke Gua Hira ataupun Jabal Nur. Kita boleh tengok suasana sebenar, rupa sebenar Gua Hira. Kalau naik malam tak nampak sampah-sampah ni. Jadi kita kena naik waktu siang supaya kita nampak realiti yang berlaku tu. Benarkah ada jin yang menjadi penunggu Gua Hira? Jawapannya di dalam Kembara, travelog haji terakhir 2019 mendaki ke tempat turunnya wahyu pertama. Sekarang ni kita tengah buat tahalul di dalam apartmen kita. Satu boleh. Kamera masuk. Buka baju. Spek buka. Alah baju dah buka kenapa? Dia nak pakai lah. Duduk, spek buka. Pejam mata. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sas. Gitu. Nampak ni? Jangan buat sebahagian. Kita botak memang disunatkan sebelah kanan sebab by nature otak kanan ni adalah otak yang banyak pakai logik, dan logik itu kadang-kadang terlajak dan dia jadi mereka-reka sehingga mengubah rububiyah Allah, sehingga merosakkan agama, merosakkan doktrin, sehingga serang jadi rosak kerana pakai masing-masing pakai otak sendiri. Lepas tu bawa otak kiri, lebih afdal kita cukup. Jadi kita buang semua fikiran lama, ganti dengan fikiran baru. Kalau tinggal dah boleh balik. Ambil yang sikit, ada hukum. Tangan dulu memang. Dah macam berpipin. Selesai? Alhamdulillah selesai sudah. Jadi itulah dia bagaimana Ayat Marzuki kongsikan sendiri maqasid di sebalik tahlul. Hari ni hari raya sebenarnya. Semua orang dah buka keluar beraya. Malangnya ada orang tak dapat beraya sebab kereta dia kena tarik. Jadi kami nak kena pergi uruskan kenderaan kami dulu. Kalau tidak kami tak ada transport, susah untuk menguruskan perjalanan haji kami pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita dapat lihat ramai jemaah-jemaah yang baru saja selesai melontar, dan kami dapat selesai melontar semalam pada pukul 3.30 pagi. Alhamdulillah semua jemaah dah pun selesai, dan inilah rupa macam mana jemaah-jemaah semua yang baru saja pulang daripada Jamarat. Ini dah suasana di Siddiqui Street, laluan antara Jalan Besar Aziziyah menuju ke Jamarat. Ini laluan lah, selalunya ramai orang akan duduk dekat hotel kawasan perkatan ni sebab dia mudah, dia dekat, dan kami pun boleh berulang-alik pergi ke Jamarat untuk bermabit di Mina. Ini adalah kemudahan yang ada di kawasan Siddiqui Street. Semua bas-bas ini adalah bas-bas yang nak membawa jemaah-jemaah pergi ke Mekah, pergi ke Baitullah di hari pertama Hari Raya Aidiladha di Kota Mekah ni, untuk mereka mengerjakan tawaf haji dan juga sa'i haji. Jadi ada yang nak pergi sana selesaikan ibadah haji. Ada yang dah pergi ke sana dari pukul 7 tadi, 2 jam dah, pukul 9 pun belum sampai lagi Kota Mekah. Tetapi keadaan memang sesak, memang tak mengizinkan, dan itu boleh menyebabkan risiko dalam banyak urusan dan menyebabkan perjalanan kita tak berapa berbaloi untuk kita uruskan. So betul lah sesetengah pendapat kata sebaik-baiknya kita selesaikan dulu nafar awal atau nafar sani 15 Zulhijjah, barulah kita masuk ke Kota Mekah untuk menunaikan ibadah yang lain. Berbeza perjalanan demi perjalanan. Allah suruh kita berjalan atas muka bumi ini untuk mencari kurnia, ibrah, pelajaran. Jadi apa yang kita kesali adalah titik yang kita perlu perbaiki lah, dari segi kebersihan terutamanya. Pandangan saya sendiri, kalau kita lalu di sepanjang perjalanan daripada Aziziyah ni nak menuju ke Jamarat tu, memang sampah merata-rata. Di manakah kita punya sikap ini? Apa yang kita nak cerminkan? Macam orang-orang Jepun tu, apa yang kita nak tunjukkan pada mereka? Di mana nilai Islamnya yang mencintai kebersihan, yang mencintai keindahan? Ini tidak melambangkan keislaman kita di tahap apa yang Nabi telah ajarkan kepada kita. Dan ini adalah mesin yang ditugas khas untuk menyapu segala sampah sarap. Syukran. Okey, sekarang kita berada di Nuri Supermarket. Kalau korang ke Arab Saudi jangan risau kalau tak ada sos cili. Orang Nusantara ni memang kuat makan cili, jadi memang ada dijual cili kat sini. Dan nak lagi sana pergi kedai Indon. Banyak.
Yes. Pergi ke Ataupun kedai-kedai Asia Market. Ya, betul. Banyak barang-barang Asia. Kita beli jugalah plastik sampah sebagai usaha kita memastikan alam sekitar lebih dalam keadaan hijau. Kita tak nak dalam antara penyumbang kepada sampah-sampah masyarakat tu. Okay, semua fit ya untuk naik. Kita sekarang akan bergerak menuju ke Gua Hira ataupun Jabal Nur. Jom kita saksikan bagaimana perjalanan kami nanti daripada Aziziyah ke Gua Hira untuk kita menelusuri ibrah daripada perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga pengorbanan yang ditunjukkan oleh isteri baginda iaitu Sayyidatina Khadijah. Jika pada musim umrah, seorang jemaah dikenakan bayaran 20 rial seorang untuk kos pengangkutan. Walau bagaimanapun, dalam musim haji, kos sewa kereta boleh mencecah 300 hingga 400 rial bergantung kepada jenis kenderaan. Terletak kira-kira 7 km dari Masjidil Haram dan 6.1 km dari Bandar Aziziyah. Perjalanan mengambil masa sekitar 20 ke 30 minit bergantung kepada keadaan trafik. Tips untuk sampai ke kaki bukit, kena bagi tahu driver hantar sampai ke Masjid Bilal. Barulah dia akan hantar sampai ke destinasi yang sepatutnya. Kalau tidak, jadilah macam AA hari ni. Sekarang ni kita dah berada di kaki bukit Jabal Nur. So tak cik, sebagai peserta kita dapat kereta yang boleh naik atas. Kita punya kereta semput, boleh parking kat bawah ni je. Nampak? So apa-apa pun, yang penting kita dapat air free tadi di sepanjang jalan dekat Siddiqui Street tu. So kita manfaatkan air yang ada ni, gain energy. Jom. Tinggi bukit ini adalah kira-kira 634 meter. Dan untuk mendaki Jabal Nur, kita perlu mendaki selama lebih kurang sejam bermula dari kaki bukit. Nak kedai atas, nak balik. Kat kedai tu je. Okay, seorang calon kita dah menarik diri. Sekali lagi, boleh. Allah licin tak? Sangat curam untuk mendaki. Allah. Dah tak ada stamina dah. Pelan-pelan. Tongkat gigil tak apa, jangan kaki gigil. Okey, kita baru sampai checkpoint kita yang pertama. Checkpoint kita yang kedua. Okey. Jadi setiap kemah ni bolehlah kita checkpoint sebab dia nak bagi jemaah rehat dulu, take time dulu, minta nyamu dulu. Jadi saya sweeper kali ni nak jaga yang belakang-belakang ni supaya make sure semua selamat sampai lah. Dia macam ni lah, bila naik lepas asar, cuaca dia macam ni, santai, dia tak panas, berangin. Dan dalam masa yang sama kita boleh tengok suasana sebenar, rupa sebenar Gua Hira ataupun Jabal Nur ni. Kalau naik malam tak nampak sampah-sampah ni. Jadi kita kena naik waktu siang supaya kita nampak realiti yang berlaku tu. Bila malam, dia dah tutup sebahagian daripada kebatilan tadi. Orang cuma nampak di depan mata. Yang jauh tu orang tak nampak. Tapi sebenarnya yang jauh tu lah yang merosakkan pandangan lagi teruk. Dari jauh dah nampak sampah-sampah kan. Yang jauh tu pun kita dah tak mampu nak betulkan. Itu tanggungjawab kita betulkan yang dekat-dekat. Tapi kalau hati ni, yang dekat pun dah tak ada hati nak betulkan, jadi itu tanda ada masalah lah pada jiwa kita. Jadi ni adalah satu perjalanan tarbiyah untuk kita dekat dengan alam dalam kita mencari proses perjalanan diri. Nabi naik ke puncak bukit ni daripada umur 37 sampai 40 tahun. Jadi 3 tahun Nabi bertahanut ulang-alik. Bayangkan Nabi tanpa rasa penat dan jemu, semata-mata untuk mendapatkan petunjuk lalu disampaikan pula kepada kita. Dan Nabi secara istiqamahnya 23 tahun itu tidak pernah berputus asa untuk memberikan petunjuk dan juga panduan kepada umat dia. Yalla.
Letih. Okey, kita dah sampai checkpoint yang ke berapa? Haji. Berapa persen? Stop Haji. 1, 2, 3. Belakang tu open tu. Foto bom. Jabal Nur dah jadi Jabal sampah dah. Kan? Banyak betul sampahnya. Tak sono betul. Antara yang menjadi isu besar di Jabal Nur adalah isu sampah. Sama seperti mana pemandangan yang kita lihat berlaku di Aziziyah, begitulah hakikat yang berlaku di tapak bersejarah ini. Antara aktiviti yang dilakukan oleh jemaah rekreation umrah apabila berziarah di Jabal Nur ialah membuat CSR mengutip sampah sehingga ke puncak Jabal Nur. Saidina Umar pernah melarang umat yang hanya duduk di atas tikar sejadah di dalam masjid dengan hanya menadah tangan mengharapkan rezeki turun dari langit tanpa usaha. Begitulah juga kita yang pergi ke Jabal Nur. Takkan hanya nak harapkan masalah sampah di situ selesai tanpa ada usaha untuk membersihkannya. Masa inilah kita boleh tarbiyah pengunjung yang lain. Bukan dengan bercakap dan ceramah, tapi terus buat di situ juga sebagai pendidikan buat semua. Kita sendiri pun terkesan, bukan hanya yang melihatnya saja, sampah kita, kitalah yang bertanggungjawab. Sampai suara tak ada. Kepada anda yang tengah menjeling-jeling baju yang saya pakai ni, jangan tengok saja. Jelingan anda tak boleh menyebabkan anda pakai baju ni. So, pergi ke ruangan description dekat bawah, ada link yang disediakan. Boleh beli di situ dengan pembelian RM40 sahaja. Anda boleh mendapat sehelai baju macam yang saya pakai ni. Dari puncak Jabal Nur, kita perlu turun sedikit ke bawah dan memasuki satu rekahan. Laluan rekahan itu hanya muat untuk seorang sahaja melaluinya. Setiap orang yang melalui rekahan ini perlu berusaha meloloskan diri secara memanjat atau mengesot. Rekahan celah batu besar ini berukuran 15 kaki panjang. Keluar dari rekahan itu, barulah kita akan nampak pintu Gua Hira. Diriwayatkan 3 tahun lamanya Nabi menenangkan fikiran mencari ilham segar di gunung yang tinggi ini. Dari pintu gua ini, baginda mampu menyaksikan kota Mekah. Apabila Nabi berusaha keras mencari ilmu dari kebingungan menyelesaikan masalah akhlak yang tidak pernah mampu diselesaikan, maka disitulah Allah turunkan wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yang Nabi Iqra ialah keadaan masyarakat jahiliah Mekah yang polisi hidup mereka tidak lagi selari dengan kitab Taurat dan Injil yang tersedia ada. Baginda jadi tidak faham mengapa kitab ada tapi masyarakat masih jahil. Seluruh masyarakat buta huruf tentang kitab ketika itu, termasuk Nabi sendiri. Ini Allah jelaskan dalam surah 62, Al-Jumu'ah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 78. Lain diperintah Allah, lain pula yang dilaksanakan manusia. Sebab itu, masyarakat jadi haru biru ketika itu. Antara isu besar ialah penyembahan keterlaluan terhadap harta, tahta dan wanita yang mengalahkan sembahan terhadap Allah. Setelah mengkaji punca terjadinya keburukan masyarakat yang menggunakan pertimbangan yang hitam itu, lalu baginda menerima wahyu. Wahyu itulah yang memahamkan baginda apakah maksud dan kehendak Allah yang sebenar di dalam kitab lama yang sudah tidak difahami dan dilaksanakan sepenuhnya itu. Di sinilah tempat menjadi bukti pengorbanan kekasih Nabi Siti Khadijah, isteri yang Rasulullah SAW paling cintai. Mendaki di lereng-lereng bukit berbatu yang curam
membawa bekal makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah besarnya jasa Siti Khadijah sehingga Nabi mengatakan bahawa dia adalah penghulu wanita di syurga selepas Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Kalau nak fikir, kalau ikut logik memang tak dapat naik pun. Semput lah. Tapi bila mengenangkan Siti Khadijah bawa makanan, macam mana susahnya dengan tak ada jalan yang betul, kena kuatkan semangat. Alhamdulillah dapat sampai juga. Semua orang boleh buat, insyaAllah. Okay? Boleh, semua boleh. Alhamdulillah. Begitulah kisah kami dalam mendaki Gua Hira, menjejaki sirah dan ibrah perjalanan dakwah Rasulullah. Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua jemaah-jemaah kita daripada location yang berjaya sampai ke puncak. Mereka ni bukanlah berumur 19 tahun, tapi cuba tengok belakang, cuba tengok. Umurnya dirahsiakan. Dah bertongkat. Okey, dah bertongkat dah. Tunggu. Tak sah kalau dah sampai di puncak jika kami tak bergambar kenangan. Jabal Nur menyajikan landscape kota Mekah yang sangat cantik dan indah. Rugilah kalau dah datang ke sini dengan mutawif dan kapten yang juga fotografer profesional, kita tak abadikan memori terindah perjalanan haji di sini. Pada tahun 2020, mengambil peluang pandemik COVID-19 yang berlaku, Gubernur Makkah Prince Khalid Al-Faisal memerintahkan pembersihan Gua Hira dari tulisan mural dan bid'ah serta menghapuskan segala tangkal yang ditinggalkan jemaah-jemaah. Arahan memasang pagar untuk tujuan mencegah perbuatan syirik dan bid'ah turut dikuatkuasakan. Malah pondok dan binaan di atas puncak bukit telah dirobohkan bagi menjadikan pemandangan di Jabal Nur lebih bersih. Ada satu kisah yang pernah viral pada zaman 90-an, iaitu gambar seekor jin yang bertenggek di salah sebuah gua. Dikatakan bahawa gambar tersebut diambil di Gua Hira. Katanya, gambar itu telah dikeluarkan sendiri oleh pihak berkuasa Emirat Arab Bersatu. Diceritakan bahawa seorang lelaki telah pergi ke gua tersebut walaupun telah diberi amaran. Kejadian malang telah menimpanya selepas salah seorang dari kawannya hilang. Beberapa jam kemudian, mereka mendapati temannya itu mati dan satu gambar yang terdapat di kameranya adalah gambar seekor jin yang bertenggek di dinding gua. Namun, sejauh mana kebenaran dari cerita ini? Sebenarnya, jin di Gua Hira ini adalah salah satu patung goblin yang terletak di Cheddar Show Cave and George, United Kingdom. Majalah British 14 Times pada tahun 1995 dan juga wartawan Turki Ali Murat Guven pada tahun 2009 pernah menerbitkan risalah mengenai hal ini. Apa yang mereka temui adalah sebuah patung goblin bersama-sama dengan patung Lord of the Rings yang dicipta oleh Roland Pavey. Pekerja di Cheddar Show Cave and George juga turut menafikan bahawa tujuan patung goblin diletakkan di situ bukanlah untuk menakut-nakutkan pengunjung, apalagi memburukkan negara Arab. Jadi, cerita jin di Gua Hira itu hanyalah mitos yang direka-reka dengan tujuan untuk menakut-nakutkan orang ketika itu. Iqra' itu kaji. Bagaimanakah gambaran aktual dari ritual tahlul Nabi? Bila kita berjalan sejauh ini, haji mendidik kita untuk buang fahaman lama. Itulah tahlul. Setelah mendapat wahyu di Gua Hira, lalu Nabi membuang fahaman lamanya agar fahaman baru boleh tumbuh di kemudian hari. Janganlah setelah kita mengetahui punca kebatilan melalui tawaf dan telah mendapat petunjuk bagaimana hendak memperbaiki kebatilan itu. Bahkan Allah sudah hadiahkan Zamzam sebagai hasil sa'i.
adakah kita masih lagi ingin ikut fahaman lama kita? Cukurlah fahaman itu kalau boleh sampai licin, supaya nanti yang tumbuh itu lebih murni. Membaiki ada kalanya lebih tinggi kosnya berbanding membuat yang baru. Itulah falsafah di sebalik tahlul. Inilah tujuan kami, kenapa kami bawakan jemaah-jemaah haji regression mendaki bukit ini, agar kita sama-sama dapat meneliti bagaimana susah dan periknya Rasulullah dalam ingin berdakwah kepada umat Islam. Alhamdulillah, selepas maghrib kami selamat sampai ke bawah. Basically, perjalanan naik ke puncak bukit mengambil masa sekitar 45 minit ke 1 jam dan 30 minit lagi untuk turun ke bawah. Haji ini, yalah. Tu dia. Yalah. Macam ni lah Kashmir. Masya Allah. Bagi mereka yang belum pernah pergi ke Mekah, ambillah peluang ini untuk mendaki ke Gua Hira. Satu pengalaman yang dijamin tak mungkin boleh dilupakan. Selesai je kita daripada turun daripada Gua Hira tadi. Naik je taksi, kemudian kononnya nak balik penginapan terus lah. Sekali balik penginapan, rupanya kena jalan kaki lagi pergi cek nasi kambing. Dah dah? Pergi apa ni? Boleh? Nikmatnya ya Allah. Nikmat lah. Ada masih lagi berbaki nasi banyak ni. Ini semua kaki-kaki pajak gunung. Yalah. Kaki ke tukang